Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga akan membentangkan tajuk mazhab akidah yang menyeleweng, iaitu Khawarij, asas akidah Islam yang sebenar dan konsep kenabian dan kerasulan, serta menjawab beberapa soalan yang berbangkit selepas kami melakukan pembentangan. Asal usul nama Khawarij berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu kharaja yang bermaksud keluar. Apakah yang dimaksudkan dengan keluar? Keluar ini adalah mereka keluar daripada mengikuti Sayyidina Ali bin Abi Talib. Lebih dispesifikasikan lagi adalah mereka ini golongan yang keluar dari halaman rumah mereka untuk mengabdikan diri kepada Allah dan Rasulnya. Mereka ini juga dinamakan sebagai pembelot kepada Sayyidina Ali, dan mereka juga adalah pembelot kepada sahabat setelahnya. Siapakah yang bertanggungjawab mengasas Khawarij ini? Pengasas Khawarij ini adalah Abdullah bin Wahib Ar-Rasibi. Dikenali juga sebagai Dhu As-Safinat, yang bermaksud pemilik dahi yang keras kerana beliau sering bersujud dan kuat bersujud. Berketurunan Bani Rasib dan tinggal di Kufah. Al-Khawarij ini mempunyai banyak golongan kerana mereka ni berpecah, dan dikatakan ada yang 7, ada yang 13. Tetapi di sini saya ingin memberikan contoh tiga contoh golongan terutama dalam Al-Khawarij. Contoh golongan yang pertama adalah golongan Al-Muhakimah. Golongan Al-Muhakimah ini adalah golongan asli, maksudnya mereka orang yang terataslah dalam Al-Khawarij. Golongan yang memang mula-mula mereka adalah yang menubuhkan Al-Khawarij, dan mereka ini pengikut Sayyidina Ali ketika perang Siffin, sebelum mereka keluar untuk tidak mengikuti Sayyidina Ali lagi. Mereka ini mengamalkan prinsip tiada hukum selain hukum Allah. Maksudnya mereka sangat memegang kepada Al-Quran dan tidak memegang kepada As-Sunnah. Sedangkan Nabi SAW bersabda yang bermaksud, aku telah meninggalkan kamu dua perkara, nescaya jika kamu memegang dua perkara ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Dan mereka ini mengatakan orang yang melakukan dosa besar adalah kafir. Itu adalah golongan Al-Muhakimah. Golongan yang kedua adalah golongan Az-Zariqah. Golongan ini dipimpin oleh Ibnu Al-Azraq, dan mereka memperluaskan persoalan teologi. Persoalan teologi ini adalah mendepankan kafir dan pelaku dosa besar. Bagi mereka, orang yang tidak solat dikira sebagai kafir. Anak-anak orang kafir yang mati ketika kecil akan masuk neraka, dan orang mukmin yang melakukan dosa besar dikira sebagai kafir dan boleh dibunuh. Itu adalah golongan yang kedua, golongan yang utama dalam Al-Khawarij dan berada di tingkat yang kedua. Tingkat yang ketiga adalah golongan Al-Najdat. Al-Najdat ini menggunakan model pemikiran Najdah bin Amir Al-Hanafi. Mereka ini membenarkan untuk membunuh orang perempuan dan anak-anak orang Islam yang tak sefahaman dengan mereka atas alasan mereka ini musyrik. Mereka juga menghalalkan darah orang Islam untuk dibunuh sekiranya orang Islam itu melakukan dosa-dosa besar dalam kehidupan mereka. Itu adalah antara prinsip yang bercanggah daripada ajaran Islam yang sebenar dan bercanggah daripada kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Seterusnya kita pergi kepada sejarah kemunculan Al-Khawarij ini. Baiklah, seperti yang kita tahu, zaman ketika Sayyidina Uthman menjadi khalifah, bermulalah kepincangan antara umat Islam, yang pada ketika zaman Sayyidina Uthman adalah disebabkan perbezaan lajnah membaca Al-Quran. Dan kemudiannya Sayyidina Uthman telah melaraskan satu Rutham Uthmani. Seterusnya, sejarah kemunculan Al-Khawarij. Seperti yang kita tahu, zaman perpecahan umat Islam berlaku ketika zaman Sayyidina Uthman, dan menjadi lebih parah ketika zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Pada zaman Sayyidina Uthman telah dibunuh oleh Al-Khawarij, dan apabila berita pembunuhan ini telah sampai kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, Muawiyah ini ingin menuntut balas atas kematian Sayyidina Uthman.
kerana hubungan kekeluargaan yang dimiliki oleh mereka. Jadi Muawiyah ini ingin menuntut bela. Dia mahukan semua yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Uthman ini dikenakan hukuman. Maka apabila Khawarij ini mendengar apa yang ingin dilaksanakan oleh Muawiyah, maka mereka menjadi ketakutan dan mereka menyusup ke dalam pengikut Saidina Ali kerana mereka ketakutan ketika itu. Jadi Saidina Ali ketika itu menjadi khalifah setelah kematian Saidina Uthman. Saidina Ali menjadi khalifah. Pada ketika itu Saidina Ali mengatakan bahawa mengikut hukum qisas, orang yang akan dikenakan hukuman itu adalah orang yang membunuh sahaja, bukan orang yang terlibat. Jadi Muawiyah tidak bersetuju dengan Saidina Ali. Maka ketika itu ramai yang mengambil kesempatan dengan mengatakan Saidina Ali lambat mengambil tindakan ataupun lambat menyiasat tentang pembunuhan Saidina Uthman. Jadi perkara ini telah membawa kepada perang Siffin. Perang Siffin ini berlaku antara Muawiyah bin Abu Sufyan dan Saidina Ali bin Abi Talib. Sebelum berlakunya perang Siffin ini, masing-masing menghantar rundingan untuk berundinglah, menghantar utusan untuk berunding. Apabila melihatkan hal ini, melihat kepada rundingan atau persefahaman yang akan berlaku hasil daripada rundingan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Talib, Al-Khawarij ini mereka keluar daripada pasukan Ali bin Abi Talib dan mereka telah merancang untuk membunuh Muawiyah bin Abu Sufyan dan Ali bin Abi Talib. Inilah yang dikatakan Al-Khawarij kerana mereka keluar daripada pasukan Saidina Ali bin Abi Talib dan mereka membelot Saidina Ali bin Abi Talib. Mereka sendiri yang merancang untuk membunuh Saidina Ali dan Muawiyah, tetapi mereka hanya berjaya membunuh Saidina Ali bin Abi Talib. Al-Khawarij juga mengamalkan hukum takfir, iaitu mengkafirkan orang Islam. Mereka mengkafirkan orang Islam dengan mudah. Bagi mereka perbuatan mengkafirkan ini sangat mudah dan mereka rasa seronok untuk mengkafirkan orang ini untuk mereka kafirkan. Sedangkan Islam tidak membenarkan sama sekali penganutnya untuk mengkafirkan orang lain kerana seperti yang saya cakap tadi, kafir adalah golongan yang dilaknat oleh Allah. Jadi Islam tidak membenarkan kita mengkafirkan orang lain. Okey. Seterusnya, Al-Khawarij ini apabila mengkafirkan orang, maka hukumnya adalah murtad. Jadi apabila murtad, darahnya halal dibunuh. Jadi mereka menggunakan fahaman yang bercanggah ini untuk menghalalkan darah Muawiyah dan Ali bin Abi Talib. Kerana bagi mereka Ali bin Abi Talib dan Muawiyah bin Abu Sufyan ini telah kafir. Sedangkan kedua-dua sahabat Nabi ini tidak melakukan sebarang kesalahan yang sehingga jatuh hukum kafir, hukum murtad, na'udzubillah. Sahabat Rasulullah tidak akan sama sekali kita tidak boleh sama sekali melabelkan sahabat Rasulullah sebagai kafir. Itu adalah perbuatan yang sangat berdosa kerana sahabat Rasulullah orang yang berdamping dengan Rasulullah. Okey, dan yang terakhir, pada zaman modernisasi sekarang, kita boleh lihat kumpulan ekstremis atau kumpulan yang pelampau ini, mereka menggunakan hukum takfir inilah untuk menghalalkan darah orang Islam yang tidak berdosa. Contoh, mereka mengatakan sekumpulan orang Islam ni tidak sembahyang, maka bagi mereka halal untuk membunuh. Sedangkan dalam Islam haram terpelihara darah seseorang itu atas dasar Islam. Sekiranya dia Islam, maka darah dia haram untuk dibunuh tanpa sebab. Jadi kesimpulan yang saya ingin katakan di sini, jauhilah pemikiran akidah yang menyeleweng daripada akidah Islam yang sebenar, kerana apabila kita mengikuti akidah Islam yang menyeleweng, yang pertama kita akan mendapat dosa kerana telah menyeleweng daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kedua, hidup kita tidak akan menjadi tenang kerana seperti Al-Khawarij ini sering mengkafirkan orang lain, mengkafirkan orang ini, nak membunuh orang sini. Jadi hidup kita tidak akan tenang. Maka saya menyeru kepada semua yang melihat pembentang ini, kembalilah kepada ajaran Islam yang sebenar, yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Seperti Ahli Sunnah wal Jamaah, berpeganglah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah,
kerana Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah golongan yang sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW yang akan selamat, yang benar dan benar sehingga hari kiamat. Jadi baik, insya-Allah saya akan menyambung bagi satu topik yang seterusnya, iaitu akidah Islam yang sebenar. Insya-Allah dalam tajuk ni saya akan memberikan takrifan bagi akidah itu sendiri. Seterusnya saya akan menyenaraikan sumber akidah dan menyatakan ciri akidah yang benar dan akidah yang diselewengkan, serta saya akan menyenaraikan kepentingan akidah dalam kehidupan manusia. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut tentang topik yang saya akan rungkaikan selepas ni, maka saya akan menceritakan satu kisah tentang seorang pemuda yang terkenal dengan perwatakannya yang berani, tegas dan berdisiplin tinggi. Jadi sebelum keislamannya, beliau merupakan seorang yang sangat kuat menentang dakwah Rasulullah SAW. Namun, setelah beliau menerima hidayah Allah kerana mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, hatinya telah terbuka untuk menerima agama Islam. Beliau juga mendapat gelaran Al-Faruq daripada Rasulullah SAW. Jadi, apa maksud Al-Faruq ni? Al-Faruq bermaksud pemisah di antara yang hak dengan yang batil. Begitulah hebatnya kisah seorang pemuda yang mendapat hidayah Islam. Tambahan lagi, selepas keislamannya, Islam semakin dipandang tinggi, dihormati, malah dimuliakan oleh masyarakat lain. Jadi, siapakah insan yang dimaksudkan ini? Beliau ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab akhirnya telah menemukan Islam sebagai akidah yang sebenar. Baiklah, mari kita fahami apakah yang dimaksudkan dengan akidah ini. Dari segi bahasa, bermaksud simpulan atau ikatan. Manakala menurut istilah pula, akidah bermaksud keyakinan dan keimanan yang mantap terhadap rukun iman dan perkara-perkara ghaib. Sebagai umat Islam yang mempunyai pegangan akidah, kita hendaklah beriman dan yakin dengan sepenuh hati terhadap keenam-enam rukun iman dan perkara ghaib. Sebagai Muslim juga, kita wajib menerima sepenuhnya apa-apa sahaja yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, serta kita perlu mendalami Al-Quran dan As-Sunnah supaya kita ni jadi sentiasa berhati-hati agar tidak terpesong dengan akidah yang salah. Jadi sumber akidah terbahagi kepada dua, iaitu Al-Quran dan hadis. Jadi sumber yang pertama iaitu dalil Al-Quran dari surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Maka setelah kita memahami pengertian dan sumber akidah, mari kita lihat pula apakah perbezaan di antara akidah yang benar dan akidah yang salah. Jadi setiap Muslim wajib berusaha untuk menjaga akidah mereka, kerana dengan mendalami ilmu akidah inilah kita dapat membezakan di antara akidah yang benar dan akidah yang salah. Jadi kita hendaklah berusaha untuk mempelajari akidah yang benar agar kita tidak terpesong daripada berpegang kepada akidah yang salah. Jadi sekarang ni kita akan lihat dulu apakah ciri-ciri akidah yang benar. Akidah yang benar dari segi kepercayaannya ialah kita percaya terhadap kewujudan, keesaan dan kekuasaan Allah. Dan sumber akidah yang benar ini adalah berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Batasan akidah yang benar ini ialah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, serta amalan bagi akidah yang benar ini ialah melakukan amalan, upacara dan adat istiadat semuanya selari dengan akidah Islam. Jadi kita sebagai umat Islam hendaklah berpegang dengan akidah Islam yang benar yang mempunyai keempat-empat ciri tadi. Jadi
Pengucapan syahadah sebagai tunjang akidah ini juga kita dapat lihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud Abu Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, yakni tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan mengingkari pengibadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, haramlah hartanya dan darahnya, yakni daripada diambil, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak menghisapnya. Jadi, kedua-dua dalil yang telah dibacakan tadi membuktikan bahawa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengakui kebenaran dan keistimewaan akidah. Jadi baik, kita akan lihat pula apakah ciri-ciri akidah yang salah. Jadi bagi kepercayaan akidah yang salah ni, mereka menafikan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala seperti mana kepercayaan agama lain dan ajaran sesat yang menafikan bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang berkuasa dan menguasai alam ini. Sumber akidah yang salah ni bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, serta batasan bagi akidah yang salah ialah mensyirikkan Allah, yakni menduakan Allah, dan amalan-amalan yang dilakukan, upacara dan adat istiadatnya bertentangan dengan akidah Islam. Jadi pastikan kita ni berpegang dengan akidah yang benar dan cuba memahami apakah ciri-ciri yang akidahnya benar ni supaya kita tidak terpesong ke akidah yang salah. Jadi insya-Allah, mari kita lihat apakah kepentingan akidah dalam kehidupan seorang Muslim. Jadi sebagaimana yang kita tahu, akidah ni ialah teras dan tunjang dalam kehidupan seorang Muslim. Yang mana kehidupan manusia ni akan terumbang-ambing tanpa haluan sekiranya kita ni tiada pegangan akidah. Umpamanya macam kapal yang tengah hanyut di tengah-tengah lautan. Jadi ayuh kita lihat bersama apakah kepentingan akidah. Pertamanya, akidah ni membentuk jati diri sebagai Muslim yang sejati. Akidah inilah yang menjadi sebab dan tujuan manusia diciptakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia ni melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi, tidak lain tidak bukan tujuan kita diciptakan ni adalah untuk kita beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, kepentingan yang kedua ialah akidah menjadi benteng daripada kita untuk terjebak dengan perkara syirik dan perkara-perkara khurafat kerana kepercayaan dan keyakinan yang terlampau teguh kepada Allah Subhanahu wa taala ni dapat membantu kita daripada terlibat dengan perkara-perkara yang syirik ni. Jadi apa kepentingan yang ketiga? Jadi kita tengok kepentingan yang ketiga ni, akidah dia menjadi syarat amalan kita ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah orang yang tidak memeluk Islam macam orang kafir, amalan mereka tidak diterima oleh Allah kerana mereka ni tidak mentauhidkan Allah. Beralih kepada kepentingan akidah dalam kehidupan seorang Muslim yang keempat, akidah ni juga merupakan pintu kebahagiaan dunia dan juga akhirat kerana dengan akidah ni dapat membimbing kita ke arah kebenaran. Seterusnya yang terakhir iaitu kepentingan yang kelima, akidah ni juga merupakan tunjang kekuatan umat dan negara Islam di mana apabila umat Islam mempunyai akidah yang kukuh, mereka akan sentiasa mentaati perintah Allah dan akan sentiasa berusaha untuk membangunkan umat dan juga negara. Jadi Alhamdulillah, semoga kita dapat memahami tentang akidah Islam dan juga kita dapat membezakan antara akidah yang benar dan akidah yang salah. Seterusnya kita dapat menyenaraikan kepentingan akidah dalam kehidupan seseorang Muslim. Sekian daripada saya. Baiklah, sekarang saya akan sambung perbezaan konsep kenabian dan kerasulan. Okey, baiklah. Sekarang saya akan memberikan sedikit perbezaan Nabi dan Rasul. Perbezaan ini adalah perbezaan yang asas yang perlu diketahui oleh semua umat Islam di bumi ini. Baiklah, perbezaan Nabi dan Rasul. Yang pertama, semua Rasul adalah Nabi, manakala tidak semua Nabi adalah Rasul. Perbezaan yang kedua, setiap Rasul diberikan iaitu disampaikan kitab yang tersendiri, manakala tidak bagi Nabi. Poin yang ketiga ialah setiap Rasul adalah
diberikan wahyu kepadanya untuk disampaikan kepada dirinya dan kepada orang lain. Manakala jika Nabi hanya menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri sahaja. Okey, seterusnya Rasul mempunyai 313 orang, tetapi yang wajib diketahui adalah 25. Okey, seterusnya Nabi mempunyai 124 orang, tetapi tidak semua wajib diketahui. Itu adalah perbezaan yang asas ataupun umum mengenai Rasul dan Nabi. Baiklah, seterusnya saya akan sambung beberapa pendapat tentang peranan Nabi dan Rasul. Baiklah, pandangan pertama mengenai Nabi, wahyu diturunkan kepada para Nabi di dalam bentuk syarak tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Walau bagaimanapun, pandangan pertama ini telah ditolak oleh Syekh Sulaiman Al-Ashqar kerana dua sebab. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi sebagaimana dia mengutuskan Rasul, dan pengutus itu wajib menyampaikan wahyu. Dan yang kedua, tidak menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dikira sebagai menyembunyikan wahyu, sedangkan Allah tidak menurunkan wahyunya untuk disimpan di dalam hati seorang manusia dan hilang selepas kematiannya. Itu adalah antara pandangan daripada Syekh Sulaiman Al-Ashqar tentang peranan Nabi. Dan juga diriwayatkan daripada Abdul Rahman Ibni Abdul Arab bahawa Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawa tiada seorang Nabi pun sebelumku kecuali menjadi tanggungjawab ke atasnya untuk menunjukkan jalan yang benar kepada umatnya dan memperingatkan mereka tentang jalan keburukan. Hadis Sahih Muslim. Baiklah, seterusnya pandangan kedua tentang peranan Nabi ini ialah Nabi diutuskan untuk menyeru kepada syariat yang telah diturunkan sebelumnya tanpa didatangkan dengan kitab ataupun hukum yang baru. Antara dalil yang menjadi sandaran kepada pandangan ini ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu bihan nabiyyun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat yang mengandungi petunjuk dan cahaya yang menerangi. Dengan kitab itu, nabi-nabi menetapkan hukum. Walau bagaimanapun, terdapat dalil yang menunjukkan bahawa penurunan kitab tidak hanya terhad kepada Rasul, tetapi ia juga boleh dimiliki oleh Nabi. Seperti dalil dalam surah Maryam ayat 30 yang mafhumnya, sesungguhnya aku, yakni Nabi Isa, ini hamba Allah. Dia telah memberikan kepadaku kitab Injil dan dia telah menjadikan aku seorang Nabi. Baik, seterusnya, poin yang ketiga ialah Nabi diutuskan untuk kaum yang beriman untuk mengajarkan kepada mereka perkara yang mereka sudah ketahui dan sudah diajarkan sebelumnya. Pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan bahawa Nabi Yusuf yang merupakan seorang Rasul, namun baginda berpegang kepada ajaran Nabi Ibrahim, sementara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang merupakan seorang Rasul, namun mereka membawa ajaran Taurat. Kerana itulah disebut di dalam hadis bahawa ulama merupakan pewaris Nabi, kerana para ulama tidak datang membawa ajaran baharu, melainkan meneruskan ajaran Islam yang sudah diwarisi daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Baiklah, seterusnya saya akan sambung kepada 3 pandangan tentang peranan Rasul. Yang pertama, Rasul menyampaikan wahyu yang telah diturunkan kepada mereka. Dan pandangan yang kedua, kitab atau hukum hakam yang diturunkan kepada mereka yang tidak ada dalam syariat yang sebelum ini. Seterusnya, pandangan yang ketiga, Rasul diutuskan kepada kaum yang kafir dan ingkar. Kita dapat dibuktikan bahawa pandangan yang ketiga ni kita boleh telusuri ayat Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 59 dan ayat 65. Ayat 59 mengatakan bahawa mafhumnya, sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Lalu berkata ia, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Yakni sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selainnya.
Seterusnya, ayat yang ke-65, mafhumnya, dan kepada kaum Ad kami utuskan saudara mereka, Nabi Hud. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya, tidak ada Tuhan bagimu selain daripadanya. Begitu juga dengan pengutusan Nabi Musa kepada Fir'aun serta Nabi Muhammad SAW kepada golongan musyrikin Quraisy. Ini membawa mesej tauhid yang mencakupi seluruh manusia hingga ke akhir zaman. Kesemuanya menjadi petunjuk yang jelas bahawa mereka merupakan para rasul yang diutuskan untuk mengembalikan manusia ke jalan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas mereka melakukan kelakuan syirik menyembah selain daripada Allah. Seterusnya, jika kita ingin melihat contoh yang lain, kita dapat lihat Nabi Ismail diutuskan kepada Bani Jurhum dengan membawa syariat bapanya Nabi Ibrahim. Adapun Nabi diutuskan kepada kaum yang sedia beriman seperti Nabi Adam, Nabi Idris dan sebagainya. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada konsep nubuah. Antara ciri-ciri yang menjadi hakikat kenabian dan kerasulan ialah yang pertama, pelantikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dan Rasul seorang manusia yang dipilih dan dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerasulan yang dikurniakan oleh Allah kepada seseorang itu tidak tertakluk kepada rupa bentuk, usaha, amalan, ikhtiar individu atau berkumpulan untuk mendapatkan pelantikan tersebut. Baiklah, seterusnya ciri-ciri yang kedua iaitu manusia lelaki dan menerima wahyu. Semua Nabi dan Rasul ialah lelaki yang menerima wahyu, pemilihan dan pelantikan sebagai Rasul dan menerima wahyu yang mengandungi risalah yang sama iaitu yang pertama tauhid dan yang kedua pengabdian diri kepadanya. Dan seterusnya, ciri yang ketiga iaitu bukti dan keterangan. Di bawah tajuk bukti-bukti Rasulullah, dijelaskan bahawa seorang Rasul dapat dibuktikan kebenaran melalui beberapa aspek yang tertentu seperti akhlak, keperkhabaran Rasul-Rasul terdahulu dan mukjizat. Dan seterusnya, ciri-ciri yang keempat ialah kesatuan risalah. Semua Nabi dan Rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawa risalah kepada kaumnya yang tersendiri. Antara satu persamaan yang menjadi kandungan setiap risalah dibawa oleh setiap Rasul ialah tauhid dan pengabdian diri kepada Allah. Seperti yang kita dapat lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illa an fa'budun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan kami tidak mengutuskan sebelummu wahai Muhammad seseorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Oleh itu, beribadahlah kamu kepadaku. Seterusnya, ciri yang kelima ialah sifat maksum. Semua Nabi dan Rasul dijelaskan sebagai manusia yang paling sempurna di alam muka bumi ini. Oleh itu, semua Nabi dan Rasul tidak akan melakukan sebarang kelakuan yang bertentangan dengan syarak. Dan seterusnya, ciri yang terakhir ialah mitsaq, iaitu janji setia. Semua Nabi dan Rasul membuat penjanjian atau pengakuan yakni mitsaq untuk beriman dan saling bantu-membantu antara satu sama lain. Saya ingin mengajukan dua buah soalan. Soalan saya pertama, boleh tak tolong jelaskan apakah isu dan cabaran pada abad ke-21 terhadap pegangan akidah Islamiah? Baiklah, untuk menjawab soalan saudara tentang isu dan cabaran abad ke-21 terhadap akidah Islamiah. Ujian-ujian dan cabaran umat Islam abad 21 ini amatlah dahsyat sekali, di mana akidah umat Islam mudah terpesong, terhakis, terpadam secara hardus, senyap dan perlahan akhirnya musnah oleh anasir-anasir buruk seperti penyalahgunaan media elektronik, teknologi yang canggih, pengaruh sekularisme, pengaruh internet,
kehidupan yang berteraskan materialisme dan ajaran sesat dan sebagainya. Banyak lagi ya cabaran kita pada masa kini. Jadi masyarakat umat Islam kini berada di dalam dilema kehakisan akidah Islamiah dalam diri mereka lah. Kerana dunia tanpa sempadan di mana segala macam maklumat yang baik maupun buruk, yang sesat, memfitnah dan buruk sangka dan sebagainya akan mudah tersebar luas melalui media elektronik yang disebabkan oleh teknologi yang canggih. Pengaruh ini amat terkesan sekali kerana ini boleh membuatkan umat Islam pada zaman kini memberi kesan yang buruk lah, seperti menukar atau mengubah personaliti dan identiti, mengubah kepercayaan agama Islam kepada ajaran sesat seperti banyak-banyaklah khurafat ataupun sekularisme, humanisme dan sebagainya. Dapat kita lihat masyarakat Malaysia zaman kini sudah mengamalkan sekularisme dalam diri mereka. Mereka menganggap Islam ni hanya sebagai acara ritual dalam satu keadaan, seperti upacara sambutan perayaan hari raya, kematian, upacara perkahwinan dan sebagainya. Selain daripada tu, mereka mengikut anasir-anasir barat dan tidak menerapkan apa yang telah diajarkan oleh Islam. Maka ini adalah antara cabaran-cabaran akidah umat Islam masa kini, yang mana secara langsung atau tidak langsung akidah umat Islam ni akan mudah terhakis dan menjurus kepada kerosakan dan kemudian boleh jadi musnah begitu saja. Dan satu keperluan dan kewajipan bagi umat Islam masa kini adalah memperkukuhkan akidah mereka demi keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan soalan kedua ialah, apakah inisiatif mengenai pemantapan dan pengukuhan akidah umat Islam di abad yang ke-21? Baiklah, untuk menjawab soalan saudara yang ini, apakah institusi dalam memantapkan dan mengukuhkan akidah dalam Islam di abad 21 ini? Jadi baiklah, saya akan jawab persoalan saudara itu melalui aspek diri sendiri, iaitu apakah usaha diri sendiri untuk memantapkan akidah pada zaman kini. Okey, baiklah, poin saya yang pertama iaitu persiapan diri, iaitu dalam kurungan Key Performance Indicator of Akhirah. Seperti yang kita selalu dengar, orang akan selalu sebut KPI, tapi kali ini kita sebut sebagai KPIA. Okey, jadi dalam sesebuah organisasi ataupun badan yang mementingkan kejayaan atau pencapaian sasaran objektif, lazimnya mereka akan meletakkan KPI ini sebagai satu set ukuran yang digunakan untuk mengukur kejayaan mereka. Jika di sekolah, kita pun ada juga KPI yang tersendiri untuk dicapai objektifnya. Baiklah, KPI ini membantu organisasi memastikan berapa jauh kemajuan dan tujuan yang telah dicapai olehnya. Secara pembandingannya, setiap individual Muslim umpama sebuah organisasi yang mahukan kejayaan akhirat, iaitu syurga yang tertinggi, iaitu Jannah. Jannatul Firdaus. Okey, baiklah. Syurga ini kita tidak dapat memasukinya melainkan dengan akidah yang berkualiti tinggi dan keimanan yang mantap setelah melalui pelbagai ujian dan memenuhi sasaran kita, iaitu amalan soleh. Oleh itu, setiap mukmin yang mahukan kejayaan semestinya akan meletak sasaran yang tinggi di dunia dan di akhirat, iaitu kita sebutlah sebagai KPIA. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan untuk hari esok." Oleh itu, apakah KPIA kita sebagai seorang Muslim pada hari ini? Seperti yang kita sasarkan, iaitu macam berzikir sehari berapa kali, berselawat ke atas Nabi berapa kali, adakah kita buat solat duha, solat tahajud dan sebagainya. KPI ini dapat membantu seseorang mukmin tu untuk sentiasa menambahkan amalannya supaya mengejar, iaitu destinasi ke akhir kita, iaitu syurga Firdaus, insya-Allah. Baiklah, seterusnya poin saya yang kedua iaitu pengurusan sifat keakuan, iaitu selfish management, dan key of action, iaitu
as-sabru, iaitu sabar. Kejayaan umat Islam yang terdahulu, terutamanya di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, yang mana mereka mempunyai keimanan dan kekuatan akidah yang berkualiti tinggi, kerana mereka telah terdidik dengan madrasah Nabi Muhammad SAW. Antara pendidikan yang diterima oleh mereka ialah pengurusan diri, sifat mengutamakan kebaikan, kegembiraan dan kebajikan orang lain. Dalam satu hadis yang mengatakan bahawa tidak beriman seseorang dari kamu sehinggalah ia menyayangi saudaranya seperti ia menyayangi dirinya sendiri. Golongan sahabat ini juga mempraktikkan ayat Quran, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tidak sesekali akan dapat mencapai kebaikan atau kebajikan yang sempurna sebelum kamu membelanjakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi. Pengalaman dan penghayatan didikan sebegini dapat merendahkan sifat ego dalam diri seseorang mukmin sehingga menjadikan individu itu sentiasa bersedia untuk menawarkan apa sahaja kebaikan dan mengorbankan diri untuk kebajikan orang lain. Didikan seperti self-management ini wajar dipraktikkan dan menjadi amalan umat Islam di masa kini demi memupuk akidah dan keimanan yang tinggi. Seterusnya, untuk amalan seperti ini perlulah disertai oleh key of action, iaitu kesabaran yang tinggi. Kesabaran merupakan satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Buktinya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang bermaksud, dan sabarlah kamu bersama orang yang menyeru Tuhan pada pagi dan petang. Kesabaran yang ada pada Rasulullah SAW amatlah berkualiti tinggi dan perlu dicontohi oleh semua umat Islam dalam memperkukuhkan akidah kita. Dalam erti kata lain, setiap aktiviti atau perilaku atau tindakan yang kita lakukan di dalam hidup ini mestilah diselitkan sifat sabar sebagaimana amalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Sesungguhnya nilai kesabaran ini sangatlah berkualiti tinggi dalam setiap individu tersebut. Bagaikan bunga-bunga yang mekar indah seperti cahaya Islam itu sendiri. Baiklah, seterusnya poin saya yang ketiga, iaitu kesedaran dan meyakini diri sebagai individu pilihan Allah. Pada hakikatnya, setiap individu yang bernama manusia dilahirkan di muka bumi ini adalah makhluk pilihan Allah, iaitu kita selected by Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kejadian awal manusia dan selepas kejadian Nabi Adam AS, manusia ini terjadi daripada pancutan air mani yang terdiri daripada 3 juta sel sperma yang memasuki ke rahim wanita. Namun, hanya satu sel sahaja yang dapat dijadikan seorang manusia untuk lahir ke bumi ini. Kemudian, manusia dipilih sebagai makhluk sebaik-baik kejadian dan kemuliaan. Alhamdulillah, kita dipilih dengan anugerah keimanan dan akidah yang benar. Kita juga dipilih sebagai khalifah muka bumi ini. Kita juga dipilih untuk menjadi orang yang baik dan orang yang soleh, dan juga dianugerahkan dengan ilmu yang begitu luas. Dan kita juga insya-Allah akan dipilih untuk menjadi bakal penghuni syurga insya-Allah. Dan sekiranya individu mukmin itu sedar bahawa ia sebagai makhluk pilihan Allah, maka ia perlu sentiasa bersyukur dan menambahkan keimanannya kepada Allah. Okey, jika kita dapat lihat, seorang mukmin yang sentiasa inginkan mencapai syurga tertinggi, iaitu syurga Firdaus, yang sebenar akan berlumba-lumba untuk membuat kebaikan, iaitu kita sebut sebagai fastabiqul khairat, dan berlumba untuk membuat kebajikan di jalan Allah. Usaha-usaha inilah yang dapat mempertingkatkan keimanan, ketakwaan dan pemantapan akidah. Oleh itu, kesedaran individu mukmin sebagai makhluk pilihan Allah dan bakal terpilih ke syurga iaitu jannah wajar ditanamkan dan dipupuk ke jiwa umat Islam masa kini. Sekian, ini sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.